Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Januari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Pengadil berat sebelah punca gaduh main bola. Juga penjawat awam terjerat cinta CEO Hasan Asqad. Sekumpulan warga asing panik apabila dicekup Jabatan Imigresen Malaysia JIM Terengganu ketika leka bermain bola sepak di padang bola Tok Jembal di Kuala Nerus. Pengarah JIM Negeri Azhar Abdul Hamid berkata dalam serbuan yang dijalankan sekitar 5.30 petang Jumaat itu, seramai 13 lelaki pendatang asing tanpa izin parti berusia antara 20 hingga 55 tahun ditahan. Parti yang ditahan itu merupakan 10 dari Myanmar dan 3 lelaki warga negara Bangladesh. Jelas Azhar penahanan mereka adalah hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap 59 warga asing yang ditemui di padang bola sepak berkenaan. Pihaknya mendapat maklumat orang awam serta hasil rusikan terdapat sekumpulan warga asing sedang bermain bola sepak di padang Tok Jembal sebelum membuat serbuan itu. Dan selepas pemeriksaan di situ kita dapat maklumat ada sekumpulan warga asing sedang bermain bola sepak di padang bola Tok Jembal di Kuala Nerus. Dan hasil pemeriksaan di kedua-dua tempat kita telah memeriksa seramai 113 warga asing, dan daripada 13 warga asing ini seramai 19 yang telah kita tahan. Katanya kesemua 13 parti tersebut ditahan kerana tidak mempunyai dokumen yang sah di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002. Dalam pada itu, Azhar berkata dalam serbuan menerusi Ops PEWA yang dijalankan bersama JPJ dan PDRM Terengganu di Bukit Kecil, seramai 6 parti telah ditahan. Katanya tangkapan melalui pemeriksaan terhadap 54 warga asing itu menyaksikan 3 lelaki warga negara Bangladesh dan 2 lelaki dari Myanmar ditahan kerana tidak memiliki dokumen yang sah. Manakala seorang lelaki warga negara Kemboja ditangkap di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002 kerana tinggal di negara ini melebihi tempoh yang dibenarkan. Katanya kesemua mereka kini ditempatkan di depo tahanan imigresen di Ajil di Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut. Sementara itu, dalam kes berlainan, polis menahan 3 lelaki dipercayai terlibat dalam insiden pergaduhan perlawanan bola sepak antara kelab NAGFC dengan Kaisar FC di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Gong Badak, Kuala Nerus, Jumaat lepas. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata 3 suspek itu termasuk pegawai dan pemain pasukan bola sepak yang berusia dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun. Jelas Datuk Mazli 3 suspek berkenaan ditahan semalam untuk membantu siasatan insiden pergaduhan sehingga menyebabkan seorang individu cedera teruk. Beberapa tangkapan lain akan menyusul dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Kita ada buat tangkapan dan kita dalam proses siasatan. Berapa? Tangkap ni kita ada 3 orang, tapi mungkin ada lagi tangkapan yang lain lah. Tangkap bila tu Datuk? Semalam juga. Dalam di rumah masing-masing ke macam mana? Dalam siasatan, nanti kita akan maklumkan. Tak, maksudnya tangkap tu, ambil dia orang di rumah. Ya, ada yang ditangkap di Padang, ada yang ditangkap di luar lah. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program serah terima harta lucut hak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontingen Terengganu. Jumaat lalu tular di laman sosial video berdurasi 2 minit 42 saat yang memaparkan pergaduhan dan rusuhan antara NAGFC dengan Kaisar FC. Insiden tersebut dikatakan berpunca daripada perasaan tidak puas hati pasukan bertanding terhadap mutu pengadilan yang didakwa berat sebelah. Akibat mabuk cinta dengan Hasan Asqad, seorang penjawat awam alami kerugian lebih RM160,000. Wanita berusia 45 tahun itu terjerat dengan kegiatan love scam selepas berkenalan dengan lelaki berkenaan menerusi LinkedIn April tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Arau Superintendent Ahmad Mohsin Matrodi, mangsa diperdaya suspek yang memperkenalkan diri sebagai Hasan Asqad melalui secara dalam talian.
Hassan mengatakan dia seorang ketua pegawai eksekutif bagi syarikat pembinaan Hassan and Son Construction Incorporation yang berpengkalan di Guangzhou, China. Jelas Ahmad Mohsin walaupun hanya berhubung dalam talian, namun perkenalan itu berlanjutan hingga kepada hubungan cinta sebelum suspek meminta bantuan kewangan daripada mangsa. Dan pada 1 Oktober tahun lalu, suspek memaklumkan kepada wanita itu untuk ke Filipina atas urusan projek pembinaan, namun mendakwa mengalami masalah untuk melakukan transaksi kewangan kerana berada di kawasan pedalaman. Atas dasar cinta dan percaya, mangsa kemudian melakukan 32 kali transaksi ke 3 akaun bank dengan 2 daripadanya adalah akaun bank luar negara dengan nilai transaksi lebih RM162,000. Mangsa yang kemudian curiga dengan suspek yang banyak memberi alasan, mula menyiasat sendiri sehingga berjaya menemui Facebook dan Instagram sebenar Hassan Asqad yang mengesahkan identitinya disalahguna. Mangsa menyedari ditipu dan buat laporan polis di Balai Arau dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang pelajar berusia 18 tahun maut dalam kemalangan membabitkan 4 motosikal di kilometer 7.8 Lebuh Raya Guthrie, Shah Alam pagi tadi. Mangsa Adi Abdul Latif meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan selepas tercampak ke tengah besi penghadang jalan. Hasil siasatan awal mendapati kesemua 4 motosikal terbabit dipercayai hilang kawalan sehingga saling berlanggar. Akibat pelanggaran itu, mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha 15ZR tercampak ke tengah penghadang besi jalan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polis kini dalam usaha mengesan 3 lagi penunggang motosikal terlibat. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes tersebut boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Hassanal Hasif Johari melalui talian 019 226 4650. Prasarana Malaysia Berhad perkenal PAS langganan percuma OKU Smile khusus untuk komuniti orang kelainan upaya. OKU menggunakan bas dan rel kendalian syarikat itu bermula 1 Februari. Manfaat itu boleh dinikmati semua pemegang kad konsesi OKU, prasarana sedia ada dan pemohon baru. Prasarana dalam kenyataannya hari ini berkata pengenalan insentif tambang percuma itu susulan daripada pengumuman Menteri Pengangkutan Anthony Loke pada 21 Disember lalu untuk komuniti OKU bagi semua perkhidmatan rel dan bas kendalian prasarana. Jelas prasarana pengaktifan dan permohonan baharu PAS OKU Smile dibuka mulai esok. Bagi pemegang kad konsesi OKU prasarana sedia ada, mereka boleh melanggan atau mengaktifkan PAS OKU Smile di mana-mana kaunter Rapid KL LRT, Monorail, BRT dan hub bas terpilih seperti hub bas Rapid KL, hub bas Rapid Penang dan hub bas Rapid Kuantan. Jelas prasarana untuk menggunakan PAS tersebut, pengguna perlu memastikan sekurang-kurangnya mempunyai baki minimal RM5. Manakala bagi pemegang kad yang telah tamat tempoh, pengguna perlu memohon untuk mendapatkan kad baharu. Permohonan baru boleh dibuat di kaunter pendaftaran konsesi terpilih iaitu Rapid KL di Hub Pasar Seni atau stesen MRT Conley. Manakala di Pulau Pinang, permohonan baru boleh dibuat di Ibu Pejabat Rapid Penang, Terminal Bas Well Key, Komta, Bukit Jambul, Balik Pulau, Bukit Mertajam, Kompleks Datuk Kailan Kepala Batas dan Penang Central. Sementara di Pahang, permohonan boleh dibuat di Rapid Kuantan iaitu di Terminal Hentian Bandar. Tambahnya, pengguna yang ingin membuat permohonan PAS terbabit perlu membawa bersama kad pengenalan dan kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi tujuan verifikasi. Bagi pengguna Rapid KL dan Rapid Kuantan, permohonan kad konsesi boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman web www.myrapid.com.my. Bagi mendapatkan maklumat lebih terperinci, orang ramai disarankan melayari laman web www.myrapid.com.my atau platform media sosial Rapid KL, Rapid Penang dan Rapid Kuantan. Intim Bolut 3 Anugerah Carta 114. Alhamdulillah bertemu lagi. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA memperuntukkan sebanyak RM674,000 bagi melaksanakan projek pengurusan sisa pepejal di wilayah KEDA, Spike. Pengerusinya Datuk Seri Jamil Khair Baharom
berkata projek itu membabitkan 12 lokasi sebagai perintis. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis peluncuran Spike di dataran Dewan Desa Kedah seberang Paya Kercut hari ini. Turut hadir Pengurus Besar Kedah Isma Suhaimi Sharif, Ketua Eksekutif Korporat Green Resources Sdn Bhd Muhammad Syafiq Zuki. Mengulas lanjut, Datuk Seri Jamil Khir berkata seramai 5,000 penduduk desa dijangka menerima manfaat hasil projek pembinaan pusat pengumpulan sisa pepejal ini. Katanya agensi ini berhasrat memperluaskan Spike ke 20 hingga 25 kampung-kampung dalam wilayah Kedah pada rancangan Malaysia akan datang, bergantung kepada kejayaan projek perintis berkenaan. Antaranya agensi kolaborasi seperti Jabatan Alam Sekitar, SW Corp, Idaman dan Green Resources Sdn Bhd atas perkongsian kepakaran bersama penduduk desa Kedah. Pernah berdepan detik cemas sehingga kehilangan sahabat ketika bersukan menjadi asbab seorang lelaki mengikuti bengkel bantuan resusitasi kardiopulmonari CPR. Muhammad Hazlan Muhammad, 47 tahun, kehilangan rakan bayinya itu ketika sedang bermain bola sepak di Kuantan, Pahang awal bulan ini. Menurut Muhammad Hazlan, beliau mengakui terkilan kerana ketika kejadian dia tidak mengetahui cara memberi bantuan awal hingga mengakibatkan rakannya itu meninggal dunia. Muhammad Hazlan ketika ditemui kru berita Al-Hijrah mengakui penganjuran bengkel berkenaan sangat memberi manfaat dan sebagai persediaan jika berdepan situasi serupa pada masa akan datang. Dengan hari itu berlakunya kejadian yang tidak diingini lah. Maknanya seorang player veteran tiba-tiba rebah di padang. Bila dia rebah di padang dengan tak adanya pengalaman, tak adanya tahu pasal macam mana nak menyelamatkan nyawa, jadi saya rasa macam sedih juga tak dapat nak bantu kawan saya yang sedang rebah tu lah. Jadi alhamdulillah dengan adanya bengkel jantung 30 ni, jadi saya pun menyertai ini lah untuk diri saya dan untuk orang lain lah. Muhammad Hazlan antara 20 peserta yang mengikuti bengkel jantung terhenti anjuran Persatuan Muay Thai Daerah Kuantan PMDK dan Klinik Kesihatan Sukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau ISMAC. Bengkel itu dikendalikan Pegawai Perubatan dari UIAM Kuantan, Dr. Muhammad Afiq Hassan. Menurut Dr. Muhammad Afiq, hampir setiap bulan satu kes kematian akibat masalah jantung dilaporkan, membabitkan mereka yang aktif dalam aktiviti sukan dan aktiviti kecergasan lain. Kadang-kadang sekali-sekala ada berita keluar dekat surat khabar dan sebagainya. Sebulan sekali macam tu akan ada pemain atlet yang rebah, jatuh pengsan semasa bersukan. Contohnya jogging, main badminton dan juga main bola. So bila ambulans sampai, sebenarnya dia rebah tu sebab jantung dia terhenti dan tiada bantuan yang diberikan ataupun lambat diberikan oleh orang di sekeliling lah. Sementara itu, Presiden PMDK Ahmad Azwan Abdullah menjelaskan setiap mereka yang terbabit dalam aktiviti sukan lasak seperti Muay Thai perlu memiliki pengetahuan berkaitan bantuan kecemasan awal bagi mengelak kejadian tidak diingini. Untuk kesedaran kita lah kepada semua ahli sukan bahawasanya tak boleh ambil mudah untuk bersukan ni. Maksudnya risiko tu. Kalau jadi pada kawan kita, kalau kita nak tunggu medik, lambat. InsyaAllah kalau kita belajar benda ni, insyaAllah kita boleh bantu kawan kita dengan cara cepat. Sejak tahun 2020, masalah jantung terhenti ketika bersukan dan dalam kalangan mereka yang menjalani gaya hidup sihat dilaporkan semakin meningkat. Mengikut statistik dikeluarkan Kementerian Kesihatan, sebanyak 17% daripada 18,515 kematian dilaporkan adalah berpunca daripada penyakit berkaitan jantung. Jawatan Kuasa Masjid atau Surau perlu mendengar dan menerima pandangan belia dalam usaha mengimarahkan lagi pusat ibadah Islam itu. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata tindakan itu penting supaya aktiviti yang dijalankan di masjid tidak stereotip. Anak-anak muda ni, jawatan kuasa masjid perlu menerima pandangan anak-anak muda supaya aktiviti yang dijalankan di masjid bukan stereotip. Dia ada benda-benda yang baru yang yang lebih difahami oleh anak-anak muda. Jadi sebab tu saya kata social media juga mainkan peranan
kan bagaimana kita nak gerakkan social media ini secara lebih rancak, sebab anak-anak muda ni dia lebih banyak menggunakan social media ni. Jadi Beliau ditemui media selepas selesai program Qiyamul Lail sempena program Raid Safar 3 hari di Surau Putra Al-Amin, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyokong sebarang usaha anak muda termasuk selebriti Alif Satar yang menjalankan kempen kehadiran solat subuh sama seperti solat Jumaat. Dan kalau kita tengok contohnya macam Alif Satar, dia anjurkan program mengajak lebih ramai khususnya anak-anak muda untuk datang solat subuh, nak menjadikan solat subuh ini, kehadiran dalam solat subuh ini sama ramai dengan orang yang datang solat Jumaat. Jadi program-program inilah yang saya kata dengan pelbagai aktiviti yang diadakan, dan masjid-masjid dan surau perlu mainkan peranan, perlu buka. Sebab kalau katakan masjid-masjid dan surau ni dia tak diimarahkan, tak dibuka khususnya kepada anak-anak muda, jadi bagaimana mereka ni nak datang ke masjid dan juga memberikan idea. Saya sebut. Tambahnya, peranan masjid dan surau perlu diperluas bukan hanya sebagai tempat solat semata-mata, namun boleh menjadi pusat kebajikan, pusat sosial, pusat pendidikan dan sebagainya dengan sokongan masyarakat setempat. Lagu Selimut Kasih nyanyian kumpulan Intim dinobatkan sebagai juara Anugerah Carta 114 musim pertama yang berlangsung semalam. Kumpulan nasyid terkenal itu juga merangkul kemenangan berganda apabila turut memenangi Anugerah Vokal Terbaik dan Anugerah Artis Berkumpulan Terbaik. Persembahan Intim disampaikan secara solo oleh salah seorang anggotanya, Hisham Ahmad. Hisham dalam pada itu berkata beliau meletakkan semangat anggota Intim yang lain yang kini berada di Lubnan untuk misi kemanusiaan ketika dia menyampaikan lagu tersebut. Sebenarnya hasrat kami yang utama adalah sebenarnya untuk menyampaikan mesej di sebalik lagu ni. Mudah-mudahan setidak-tidaknya masa sebelum kita naik tadi kita berbincang tadi kat tepi. Kita bincang sama kita kata tak apalah. Kita buat yang terbaik. Setidak-tidaknya orang yang mendengar ni ada rasa bahawa saudara-saudara kita dekat sana tu sedang ditindas. Sekurang-kurangnya itu perasaan tu sampai pun dah cukup menggembirakan kami. Menerusi kemenangan tersebut, Intim membawa pulang wang tunai RM20,000 beserta trofi. Sebanyak 74 lagu telah disaring sebelum pemilihan 6 karya yang layak ke peringkat akhir. Sementara itu, 5 lagu lain yang berentap pada pentas akhir malam tadi turut memenangi anugerah pelbagai kategori. Antaranya kumpulan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Si Bujur Sirih memenangi anugerah persembahan terbaik dan kategori lirik terbaik. Manakala Laila Majnun yang dipersembahkan kumpulan One Path dan Azwan Far East merangkul anugerah kategori susunan muzik terbaik, dan Fitri Haris dengan lagu Hanya Kamu memenangi kategori muzik video terbaik. Bagi kategori artis solo terbaik dimenangi oleh Syidi Khairan dengan lagu Hadirmu, dan kumpulan Darwish menjuarai kategori artis pilihan peminat dengan lagu Linangan Laduni. Penulis lirik Muhammad Razi Sulaiman atau lebih dikenali sebagai Itu Lara pula menerima anugerah khas Carta 114 yang melayakkan beliau menerima RM5,000 beserta trofi. Sementara itu, penerbit Anugerah Carta 114 Nur Ainah Nabiha Hassan menyifatkan sambutan penonton untuk program ini sebagai luar biasa dengan kehadiran penonton dan undian peminat yang di luar jangka. Kita daripada segi pengundi pilihan peminat juga, kita dapat berpuluh-puluh ribu undian daripada peminat yang kita tak sangka kan. Jadi alhamdulillah kat sini orang masih masih mahukan hiburan Islamik, masih dahagakan artis-artis nasyid kita untuk berentap dan membuat persembahan di pentas yang besar. Anugerah Carta 114 yang julung kali dianjurkan itu diadili juri Farihin Abdul Fattah, Amran Umar dan Lah Ahmad. Majlis penganugerahan itu dihoskan Jalal Zaiki dan Amin Idris. Selepas ini, selagi tak menang, Zionis tetap serang Gaza. Bertemu lagi. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, memperuntukkan sebanyak RM674,000 bagi melaksanakan projek pengurusan sisa pepejal di wilayah KEDA, Spike. Pengerusinya, Datuk Seri Jamil K. Baharum, berkata projek itu membabitkan 12 lokasi sebagai perintis. Juga yang saya melihat bahawa sangat penting dan perlu kita terapkan satu budaya baru, iaitu budaya pengurusan kebersihan, terutamanya sampah. Sebab kita tahulah
Kalau rumah kita ni tiap-tiap hari sisa-sisa sayur, sisa-sisa ikan, sisa-sisa makanan, bungkusan-bungkusan anak-anak cucu kita yang makan dan sebagainya, kopok dan sebagainya, itu semua ada sisa dah. Dan di mana nak buang? Jadi biasanya yang kita buang di belakang rumah, tepi rumah. Kalau rumah depan sungai, dalam sungai itulah kita balin. Musim kemarau, lekat ke tepi-tepi tebing sungai itu. Bila banjir turun mai, hujan lebat, banjir itu dia sampah tu hilang daripada rumah kita. Tapi hilang dari pandangan mata kita, ke mana dia pergi. Jadi maknanya pencemaran sungai dalam jemaat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis peluncuran Spike di dataran Dewan Desa Kedah seberang Paya Kercut hari ini. Turut hadir Pengurus Besar Kedah Isma Suhaimi Sharif, Ketua Eksekutif Korporat Green Resources Sdn Bhd Muhammad Syafiq Zuki. Mengulas lanjut, Datuk Seri Jamil Khir berkata seramai 5,000 penduduk desa dijangka menerima manfaat hasil projek pembinaan Pusat Pengumpulan Sisa Pepejal ini. Katanya agensi ini berhasrat memperluaskan Spike ke 20 hingga 25 kampung-kampung dalam wilayah Kedah pada rancangan Malaysia akan datang, bergantung kepada kejayaan projek perintis berkenaan. Antaranya agensi kolaborasi seperti Jabatan Alam Sekitar, SW Corp, Idaman dan Green Resources Sdn Bhd atas perkongsian kepakaran bersama penduduk desa Kedah. Kita ke laporan luar negara. Kami tidak akan berhenti dan tiada siapa boleh halang kami. Demikian keangkuhan Perdana Menteri Israel selepas jenayah pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan negara haram itu dibicarakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague. Walaupun perang di Gaza sudah memasuki hari ke-100, Zionis tetap akan meneruskan kezalimannya selagi belum menang. Bercakap pada sidang media di televisyen, Netanyahu turut mendakwa bahawa tentera Zionis telah menghapuskan sebahagian besar batalion Hamas di wilayah Palestin yang terkepung. Netanyahu turut mengugut bahawa penduduk Palestin yang dipindahkan dari utara Gaza tidak akan dapat pulang ke rumah mereka dalam tempoh terdekat. Memasuki hari ke-100, Israel terus melancarkan serangan dengan menyasarkan bangunan kediaman di Rafah sehingga meragut lebih 100 nyawa dalam tempoh 24 jam. Keadaan di Rafah juga semakin meruncing apabila lebih sejuta penduduk terpaksa bersesak untuk mencari perlindungan dan kawasan itu sudah melebihi kapasiti. Sementara itu, terdapat penduduk kembali ke utara Gaza iaitu di Beit Hanun dan tiada apa yang tinggal kecuali kemusnahan. Bandar itu tidak boleh lagi diduduki memandangkan tiada bekalan elektrik, air dan makanan. بعد عودتنا إلى بيت حنون بعد الاجتياح البري لم نجد الماء ولم نجد الطعام ولم نجد الكهرباء في بيت حنون، وهذا يسبب المعاناة إلى المواطنين في بيت حنون للبحث عن الماء وعن الطعام وعن الكهرباء. والمواطن اللي في بيت حنون يمشي مسافات طويلة وكيلوات طويلة لإحضار الماء حتى يشرب ويسقي أطفاله في مدارس اللواء. Ketika ini angka korban meningkat kepada 23,843 orang dengan 10,000 daripadanya adalah kanak-kanak. Ketika perbicaraan terhadap Israel berlangsung di ICJ, Zionis tetap meneruskan serbuan di beberapa kawasan kejuranan di tebing barat. Ia turut mencetuskan konfrontasi sengit di beberapa lokasi dalam kalangan penduduk tempatan. Serbuan itu menyasarkan bandar Hebron, Nablus, Bethlehem dan Kalkilia. Pencerobohan Israel di kamp pelarian Al-Farah sekitar jam 9 pagi mengejutkan penduduk tempatan apabila beberapa tembakan dilepaskan. Situasi tegang turut memaksa petugas media yang membuat liputan berlindung daripada serangan terbabit. Penduduk mendakwa tentera Israel menyerbu kediaman penduduk selain memusnahkan lot-lot kedai di kamp pelarian berkenaan. Sementara itu, dalam pencerobohan di Jenin, tentera Israel memusnahkan pintu masuk barat ke bandar itu dengan menggunakan jentolak berperisai. Israel turut bertindak menggali jalan Haifa dan melakukan vandalisme di kawasan sekitar. Sementara itu, visual dikongsi AFP memaparkan kenderaan yang dinaiki tentera Zionis bertindak menghalang perjalanan sebuah ambulans dan mereka dilapor menggeledah ambulans terbabit. Sejak perang di Gaza tercetus 7 Oktober tahun lalu, Israel memperhebat serbuan di tebing barat, iaitu wilayah yang diduduki dan menyasarkan bandar, pekan serta kamp-kamp pelarian.
Sementara itu, desakan dunia agar gencatan senjata dikuatkuasakan di Gaza disahirkan menerusi protes yang diadakan di beberapa negara. Di Washington, ribuan rakyatnya turun di jalanan dan melaungkan desakan ke atas Presiden Amerika Syarikat Joe Biden agar pemimpin negara itu mendesak Israel untuk menghentikan genosid ke atas Gaza. Sementara itu, di Afrika Selatan, himpunan parti ANC menjelang pilihan raya negara itu turut menzahirkan solidariti ke atas Gaza. Laungan Free Palestine juga turut bergema di dataran parlimen di tengah London. Bendera Palestin serta plakat solidariti Gaza memenuhi lautan manusia. Sekian berita Al-Hijrah. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isam. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.